Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Zakaria. Nombor matriks KID 220808171. Jadi hari ini saya akan membentangkan tugasan untuk Undang-Undang Keluarga Islam, dan tajuk yang diambil untuk dibentangkan adalah kedudukan mahar hari ini. Okey, baiklah. Jadi saya akan mulakan pembentangan ini dengan definisi mahar terlebih dahulu. Mahar merupakan suatu nilai bagi wanita. Definisi mahar adalah mahar berasal daripada perkataan Arab. Di dalam Al-Quran, istilah mahar disebut dengan al-sadaq, al-saduqah, al-nihlah, al-azir, al-faridah dan al-aqdi. Berikut nama-nama yang disebutkan tadi adalah merupakan nama bagi mahar di dalam Al-Quran. Itu lebih kepada istilah mahar di dalam Al-Quran disebut dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Baiklah, jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menceritakan apa itu maksud mahar. Okay, mahar dari segi bahasa adalah mas kahwin. Dari segi istilah pula, mahar adalah satu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah. Okay, dalam bahasa mudahnya, iaitu dari segi bahasa, mahar adalah mas kahwin. Okay, mas kahwin rasanya mudah untuk semua orang fahami apa itu mas kahwin. Manakala dari segi istilah, mahar adalah satu pemberian wajib diberikan oleh kepada suami dalam bentuk wang. Okay, bermakna pengantin lelaki wajib untuk memberikan mahar kepada pengantin wanita, sama ada dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah. Sesuatu yang bernilai ni lebih kepada harta lah. Harta yang bernilai untuk diberikan kepada pengantin wanita. Baiklah, saya akan teruskan dengan menceritakan lebih lanjut tentang hukum mahar. Hukum mahar yang akan saya ceritakan ini ada 3 perkara penting yang akan saya terangkan. Okay. Jadi yang pertama, hukum mahar adalah wajib bagi seorang suami memberi kepada isteri. Okay, bermakna dekat poin pertama ini, hukum mahar itu adalah wajib dalam Islam. Iaitu pengantin lelaki wajib memberikan mahar kepada pengantin wanita, iaitu isteri. Yang kedua adalah menyebut mahar ketika akad nikah merupakan perkara yang sunnah. Semasa pengantin lelaki mengakad nikah, jika disekalikan dengan menyebut mahar ketika akad, ianya merupakan perkara yang sunnah dan baik jika dilakukan. Yang ketiga, tapi jika tidak menyebut ketika akad, ia akan menjadi makruh. Sekiranya pengantin lelaki tidak menyebut mahar ketika akad, hukumnya adalah makruh. Jadi sebaiknya pengantin lelaki menyebut mahar ketika akad nikah, kerana ia merupakan perkara yang sunnah dan baik. Jika pengantin lelaki tidak menyebut, hukumnya akan jatuh makruh. Jadi sebagai orang Islam dan orang lelaki, lebih baik menyebut mahar ketika akad supaya dapat pahala yang lebih, kerana ia merupakan perkara yang sunnah. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang siapakah yang layak menerima mahar. Saya akan menjelaskan 3 perkara dengan lebih lanjut untuk siapakah yang layak menerima mahar. Untuk poin yang pertama, yang layak menerima mahar adalah pengantin perempuan sahaja, dan pengantin lelaki tidak layak untuk menerima mahar. Dan pengantin lelaki adalah di sebaliknya, iaitu perlu memberikan mahar kepada pengantin perempuan.
Jadi mahar ini adalah hanya untuk pengantin perempuan sahaja. Yang kedua, ianya bukan milik wali. Wali hanya berhak menerima bagi pihak perempuan sahaja. Di sini mahar tidak boleh dimiliki oleh wali, dan wali hanyalah boleh menjadi wakil sebagai penerima bagi pihak perempuan sahaja, iaitu wali menjadi wakil untuk menerima mahar yang diberikan oleh pengantin lelaki untuk pengantin perempuan. Wali tidak boleh mengambil sedikit pun daripada mahar tersebut. Yang ketiga diambil dari surah An-Nisa ayat 20. Firman Allah yang bermaksud, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Adakah kamu ingin mengambilnya dengan cara tidak benar dan dosa yang nyata? Bermakna mahar yang dimiliki oleh pengantin perempuan tidak boleh diambil walaupun sedikit. Mahar tersebut adalah 100% milik pengantin perempuan, dan sekiranya kita masih mengambilnya dengan cara yang tidak benar, kita akan mendapat dosa. Baiklah, yang seterusnya saya akan menjelaskan tentang kadar mahar menurut Islam. Kadar mahar menurut Islam ini ada dua poin penting yang nak dijelaskan. Yang pertama adalah kadar mahar ini bergantung pada uruf, keadaan semasa dan suasana tempat dan masyarakat. Bermakna kadar mahar itu ditentukan mengikut keadaan semasa dan suasana tempat, iaitu apa yang berlaku pada sebuah tempat itulah, supaya kadar mahar itu dapat ditentukan secara tetap dan berdasarkan masyarakat juga. Jadi berdasarkan perkara-perkara ini, kadar mahar itu dapat ditentukan secara tetap, iaitu nilai ni dapat ditetapkan dengan satu jumlah saja, tidak berubah-ubah. Yang seterusnya adalah di Malaysia nilai maharnya berbeza berdasarkan setiap negeri. Yang pertama, ikut pentadbiran dan undang-undang Islam masing-masing. Dan yang kedua adalah perundangan syariah di bawah bidang kuasa sultan di setiap negeri. Yang pertama itu adalah ikut pentadbiran undang-undang Islam masing-masing, iaitu berdasarkan jabatan agama di negeri masing-masing lah. Penentuan dibuat oleh mereka. Dan yang kedua ini adalah perundangan syariah di bawah bidang kuasa sultan, iaitu kadar mahar ini juga dipengaruhi oleh kuasa sultan. Itu sultan juga mempunyai kuasa untuk menentukan kadar mahar. Dengan adanya perundangan syariah ini, sultan dapat menentukan kadar mahar dalam negeri yang mereka kuasai. Berikut adalah saya akan jelaskan juga tunjukkan kadar mahar yang ditentukan oleh setiap negeri. Ada maharnya yang jumlahnya rendah, dan ada juga jumlah nilai maharnya, harganya agak tinggi. Ada yang murah, ada yang tinggi, dan ditetapkan berdasarkan undang-undang Islam di negeri mereka masing-masing, dan ada juga di bawah sultan mengikut negeri masing-masing. Yang seterusnya saya akan menjelaskan tentang menyegerakan atau tangguhkan mahar. Bermakna mahar itu perlu disegerakan atau boleh ditangguhkan dalam pemberian mahar. Yang pertama, tidak disyaratkan menyegerakan mahar. Kat sini bermakna tidak ada syarat yang mahar itu perlu disegerakan untuk memberikan kepada pengantin perempuan. Tidak ada syarat. Yang kedua, hukumnya sah seandainya suami memberikan mahar sebelum berlakunya persetubuhan. Jadi sekiranya belum berlaku persetubuhan antara suami dan isteri, hukumnya adalah sah untuk memberikan mahar, masih lagi sah, tidak ada masalah selagi belum berlakunya persetubuhan.
Yang ketiga juga sah jika suami menangguhkannya sehingga berlakunya persetubuhan. Okey, poin yang ketiga tu lebih kurang je macam yang kedua, iaitu masih lagi sah jika suami ingin menangguhkannya sehingga ingin melakukan persetubuhan antara suami dan isteri. Okay, yang keempat, penangguhan tersebut ditentukan tempohnya. Okay, bermakna kat sini mendapat persetujuan daripada pihak lelaki dan perempuan untuk menentukan tempoh pemberian mahar. Okay, yang kelima, isteri berhak meminta segera atau tangguhkan maharnya. Okay, dekat sini pengantin perempuan iaitu isteri mempunyai kuasa untuk meminta maharnya itu disegerakan atau ingin ditangguhkan. Okay, isteri mempunyai hak untuk menentukan. Okay, yang keenam, isteri berhak menolak persetubuhan jika diminta maharnya disegerakan sampai suami menyelesaikan. Okay, kat sini isteri boleh menolak jika suami ingin melakukan persetubuhan jika dia minta maharnya disegerakan, iaitu dia ingin suaminya menyelesaikan maharnya secepatnya mungkin. Okay, yang ketujuh, jika isteri dia tangguhkannya tidak berhak menolak permintaan suaminya. Okay, dekat yang poin yang ketujuh ni, sekiranya suami meminta maharnya ditangguhkan dan mendapat kerelaan isteri, maka tidak ada masalah antara kedua-dua belah pihak. Okay, seterusnya saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan menerangkan jenis-jenis mahar. Okay, jenis-jenis mahar ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah mahar musamma, iaitu mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Dan mahar yang kedua adalah mahar misil. Mahar misil adalah mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara mara perempuan pihak isteri. Okey, mahar misil mempunyai faktor penentu. Okey, iaitu faktor yang pertama adalah umur, dan yang kedua adalah kecantikan. Yang ketiga adalah kedudukan kewangan, iaitu harta. Dan keempat adalah agama dan ketakwaan. Kelima adalah harga diri, iaitu seperti dihormati, disegani dan pengaruh. Yang keenam adalah keilmuan, iaitu alim. Yang ketujuh status, iaitu dara atau janda. Semua perkara yang disebutkan tadi dijadikan untuk penilaian dalam penentu kadar mahar misil. Okay, sebab wajib mahar misil ialah yang pertama kerana fasad, iaitu rosaknya akad nikah. Yang kedua iaitu mas kahwin dibatalkan disebabkan perselisihan antara suami dan isteri. Yang ketiga, mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Contohnya seperti mas kahwin disebut bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak. Okay, satu lagi contohnya adalah harga yang disebut sebagai mas kahwin bukanlah harta milik suaminya. Baiklah, penerangan yang seterusnya adalah meletakkan syarat dalam akad nikah. Okey, di sini terdapat 3 syarat yang ingin saya jelaskan dengan lebih lanjut. Okey, syarat yang pertama adalah syarat selari dengan kehendak perkahwinan, akad nikah dan mas kahwin sah. Iaitu syarat yang diletakkan adalah selari dengan perkahwinan dan akad nikah dan mas kahwin sah. Kerana syarat yang diletakkan itu adalah perlu selari dengan kehendak perkahwinan. Okay, yang kedua adalah syarat yang bertentangan dengan kehendak perkahwinan tapi tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan. Akad nikah sah tetapi syaratnya rosak. Okay, di sini syarat yang diletakkan adalah bertentangan dengan kehendak perkahwinan tapi masih lagi tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan. Maknanya syarat yang diletakkan itu selagi tidak mencacatkan, selagi itu boleh dijalankan. Okay, tetapi akad nikah sah dan syaratnya rosak. Okay, akad nikah yang dilakukan masih lagi sah tetapi syaratnya telah menjadi rosak. Okay, yang ketiga adalah syarat mencacatkan maksud asal perkahwinan. Perkahwinan terbatal kerana syarat tersebut menafikan maksud nikah.
Bermakna syarat yang diletakkan dalam perkahwinan tersebut telah mencacatkan, baru perkahwinan tersebut telah terbatal kerana syarat tersebut menafikan maksud nikah. Kita teruskan lagi dengan keadaan pemberian mas kahwin. Keadaan pemberian mas kahwin terbagi kepada 3, iaitu wajib beri keseluruhan, berikan separuh, tidak perlu beri. Okay, yang pertama, wajib beri keseluruhan, iaitu suami telah menyetubuhi isteri. Sekiranya suami isteri telah bersetubuh, maka mas kahwin wajib diberikan separuhnya kepada isteri. Yang kedua adalah suami atau isteri telah meninggal dunia. Dalam dua situasi ini, mas kahwin wajib diberi secara keseluruhan kepada isteri. Yang kedua adalah berikan separuh. Kiranya suami cerai isteri sebelum bersetubuh. Bermakna suami menceraikan isteri sebelum bersetubuh, maka isteri dapatkan mas kahwin hanya separuh daripada jumlah penuh. Okay, yang ketiga adalah tidak perlu beri, iaitu isteri berpisah dengan suami sebelum berlaku persetubuhan. Kedua, perceraian berlaku disebabkan oleh isteri. Dua situasi ini mas kahwin tidak perlu diberikan kepada isteri. Baiklah, yang seterusnya adalah hikmah disyariatkan mahar. Terdapat 3 poin. Itu yang pertama, kebenaran dan keinginan suami hidup sebagai suami isteri secara terhormat dan mulia, iaitu suami menginginkan kehidupan suami dan isteri dapat hidup secara terhormat dan mulia. Yang kedua adalah pihak perempuan menyediakan keperluan maharnya, seperti pakaian untuk sedia ke fasa baru, iaitu isteri mampu menyediakan keperluan seperti pakaian ketika sudah masuk ke fasa baru kehidupan. Yang ketiga adalah kasih sayang suami kepada isteri seperti memberi hadiah, iaitu suami menunjukkan kasih sayang kepada isteri dengan memberi hadiah kepada isteri. Okay, jadi yang terakhir sekali adalah kesimpulan dan pandangan. Okay, kesimpulan yang pertama adalah mahar adalah hak isteri yang diberikan oleh suami. Okay, ini iaitu suami diwajibkan untuk berikan mahar kepada isteri. Jadi mahar tersebut telah pun menjadi hak isteri. Yang kedua, mahar bertujuan menggembirakan hati isteri agar merasa dihargai. Itu pemberian mahar juga adalah untuk menggembirakan hati isteri agar isteri terasa lebih dihargai. Okay, yang ketiga, memberikan semangat kepada isteri untuk bersedia menjalani kehidupan bersama suami. Itu mahar juga diberikan supaya isteri lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan harian bersama suami yang akan datang. Itu akhir kalam adalah utamakan agama daripada adat. Okay, dari pada sudut pandangan saya sebagai orang Islam, kita mestilah mengambil tahu tentang mahar dari semasa ke semasa. Tidak kisahlah kita duduk di negeri mana.